Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, bertemu kita kembali ya untuk kali ini adalah untuk membantu di saat-saat akhir bagi menjawab soalan kertas 2 yang selalu pelajar kurang dapat menguasai kertas 2. Jadi bagi kertas 2 ini sebelum kamu menjawab soalan pastikan kamu membuat ulang kaji. Wajib baca buku. Buku teks tu jadikan rujukan utama kamu. Yang kedua, fahamkan soalan. Jadi mesti fahamkan soalan sebelum menjawab. Jangan main jawab je. Yang ketiga, fikir sebelum dan semasa menjawab. Bila nak jawab tu fikir masak-masak dulu. Semasa menjawab pun kita sentiasa berfikir, sentiasa rujuk kepada kehendak soalan. Yang keempat ni, cikgu nak ingatkan, cuba jawab. Jangan tinggalkan kosong saja. Kalau tinggalkan kosong maknanya memang kamu dapat kosong lah kalau jawab tu. Mungkin juga kamu dapat markah. Okey, dalam kertas 2 ini, jika ada stimulus dalam soalan, pastikan kamu gunakan stimulus yang diberi bagi mengelakkan kamu ditolak markah. Jadi, kalau ada nama dalam soalan ataupun nama perniagaan, kamu gunakan nama tersebut dalam jawapan kamu. Contohnya ni, kamu guna nama Cik Asri ataupun Cik Fatin, insyaAllah kamu tak akan ditolak markah. Jadi sentiasa menjawab soalan dengan mengaitkan dengan soalan semasa menjawab. Okey, kali ini cikgu hanya akan membincangkan contoh jawapan esei bagi bab 4 tingkatan 4. Bab 4 ni adalah tentang bahagian fungsian. Kita ada 11 bahagian fungsian semuanya. Okey, jadi soalan pertama, okey dekat sini kamu mesti cuba jawab. Mesti latih dulu diri kamu untuk menjawab soalan esei. Jadi pastikan latihan yang cikgu bagi kamu dah buat dahulu. Kali ni kita cuma nak semak saja. Bila cikgu bincangkan jawapan, kamu semak kertas jawapan kamu. Jadi di sini ialah soalannya tentang peranan pengurusan keuangan. Jadi kat sini lah yang kamu perlu highlightkan peranan pengurusan keuangan. Okey, dia dah bagi dalam pernyataan. Dia ada dua peranan yang diberikan, menyediakan perancangan keuangan, mengagihkan sumber keuangan. Okey, lepas tu dia letak X. Soalannya jelaskan X. Okey, jadi ini sebenarnya adalah tajuk yang ditanya. Dirujukkan untuk kita mendapatkan jawapan. Okey, dua ni dah bagi. Okey, lepas tu dia letak satu ni sebagai X. Jadi tu pentingnya ulang kaji. Jadi kalau ada catat-catat dalam buku kamu tu jangan skip pula baca ataupun ada gambar-gambar tu kena tengok kena baca. Okey, jadi apakah peranan pengurusan keuangan di X jelaskan. Soalan nak jelaskan. Dijelaskan mesti ada fakta dan juga huraian. Jadi faktanya di sini ialah X ialah mengawal keuangan setiap bahagian. Okey, memastikan perbelanjaan setiap bahagian berdasarkan bajet yang telah diluluskan. Maknanya kamu bukan nak kena hafal setiap perkataan ni. Jadi kamu kena faham apa peranan pengurusan keuangan. Kawal setiap bahagian. Pastikan perbelanjaan mengikut bajet. Okey, lepas tu setiap bahagian perlu dipantau dalam aspek keuangan. Maknanya tak kira bahagian apa, bahagian keuangan ni mesti pantau aspek keuangan supaya tidak berlaku masalah salah urus perbelanjaan. Okey, dan yang keempat, mengelak berlakunya penipuan ataupun penyelewengan. Jadi kalau markahnya 3, pastikan jawapan kamu tu sekurang-kurangnya ada 3 untuk mendapatkan markah dan cikgu nasihatkan tulis lebih. Jangan kurang. Okey, jadi kalau lebih tu maknanya kalau ada salah maknanya adalah backup lagi jawapan lain yang membolehkan kamu mendapat markah yang baik. Jadi sentiasa rujuk kepada markah yang diberikan.
Okey, ingat cikgu selalu bagi tips dia. Okey, nak senang tengok jawapan kita tu ya, supaya mengikut markah satu baris untuk satu markah sekurang-kurangnya ya. Okay, jadi maknanya kalau kita nampak macam markah 4 jawapan kita satu baris tu kena fikirlah lagi ya. Okey, yang seterusnya okey, soalan 1B ni okey, bila ada soalan 1B nanti kat jawapan kita pun jangan lupa tulis nombor ni ya. Okey, situasi berikut berkaitan dengan proses komunikasi. Okey, Cik Asri yang sedang bertugas di luar kawasan telah menghubungi setiausahanya Cik Fatin melalui telefon memintanya untuk menghantarkan sebuah harga bekalan melalui email dengan kadar segera. Okey, jelaskan proses tersebut. Okey, markahnya 3. Ya. Bila soalan situasi ni ataupun ada stimulus yang diberi, kamu jangan macam tak suka dengan soalan macam ni. Sebenarnya soalan ni adalah ada advantage kepada kamu. Sebab kadang-kadang daripada soalan ni kita dah boleh dapatkan jawapan. Cuba kita tengok soalan ni dan kamu semak jawapan kamu. Okay, ini adalah rujukan jawapan saya iaitu soalan tanya proses komunikasi. Okay, ini adalah proses komunikasi. Ada penghantar encode maklumat. Lepas tu ada saluran yang digunakan. Lepas tu ada penerima akan decode maklumat yang disampaikan serta memberi maklum balas kepada penghantar. Okay. Maknanya dekat dalam proses komunikasi ni akan ada berlakunya gangguan-gangguan seperti bunyi bising. Okey. Kita semak jawapannya. Okey, ni jawapan yang cikgu cadangkan. Ini senang je. Tu sebab cikgu kata bila ada stimulus tu, dia boleh dalam soalan tu boleh ada jawapan. Okey, Encik Hasri penghantar maklumat. Okey, sebab kita tengok tadi dalam soalan kan. Encik Hasri sedang bertugas di luar kawasan telah menghubungi setiausahanya. Jadi kat situ Cik Asri penghantar maklumat. Lepas tu Cik Fatin penerima maklumat. Ataupun Cik Asri penghantar, Cik Fatin penerima. Maknanya kita dah kaitkan dengan soalan. Lepas tu, okey, encode maklumat dalam bentuk pertuturan. Maknanya Cik Asri tadi encode maklumat dalam bentuk pertuturan. Sebab dia menghubungi Cik Fatin kan, ataupun bercakap secara lisan ataupun bercakap melalui telefon. Okey, jadi dia menggunakan saluran apa? Okey, saluran yang digunakan ialah telefon ataupun saluran komunikasi. Maknanya ni saluran yang digunakan tadi. Okey, lepas tu Cik Fatin decode. Maknanya fahamkan maklumat yang diterima. Dekat sini sebenarnya kalau kita tulis Cik Asri penghantar, Cik Fatin penerima, encode, lepas tu saluran telefon, decode, okey pun kita dah boleh dapat markah. Okey, maklum balasnya apa? Okey, maklum balasnya Cik Fatin email sebut harga bekalan dengan segera. Jadi ada beberapa info dalam soalan tu, maknanya kamu tulis, kamu boleh dapat markah. Jadi bila soalan ada panjang-panjang tu, okey lagi seronok sebenarnya. Okey, itu jawapan bagi soalan 1B tadi. Okey, ni cikgu ingatkan bila kita menjawab soalan, kita tulis nombor soalan dengan nombor jawapan soalan dengan betul. Okey, jadi nanti kita sambung dalam video lain sebab kali ni cikgu hanya buat beberapa 10 lebih kurang 10 minit saja untuk satu video untuk bagi memudahkan kamu mendengar dengan baik, memahami dan juga menyemak semula. Yang penting buat latihan. Tulis jawapan kamu dengan baik. Menulis jawapan tu pun adalah salah satu cara ulang kaji. Okay, kita jumpa lagi video selepas ini.